Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal. Saya tak boleh sebut salam Aidilfitri. Secara syariatnya Aidilfitri hanya satu hari. Jadi, salam Syawal dan terima kasih pada sahabat akrab saya Profesor Dr. Sufyan Husin selaku pengerusi pegawai kanan dan kiri, kalau ada yang kiri, Arkib Negara, dan sahabat tuan-tuan perempuan yang saya muliakan. Ini memang nasib penceramah kalau dalam sesi petang. Semalam saya juga mengalami nasib yang sama di Sheraton Hotel Tanijaya, seminar antarabangsa sempena 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pagi 200 orang, petang di pentas saya hitung 96 orang, susut lebih 50%. Tapi tak apa, jangan risau, kerana tempat-tempat kosong ni ada penghuninya sebenarnya. Hanya makhluk yang tidak kelihatan. Jadi yang duduk jarang-jarang tu maknanya adalah jiran yang tak kelihatan ya. Dan saya berusaha supaya petang ini kita berinteraksi lebih. Jadi kalau dapat saya mengawal ceramah saya dan memberikan latar perkembangan kembara saya dalam, kalau boleh dikatakan, perjuangan ataupun gerakan bahasa Melayu di peringkat negara dan luar negara. Saya agak sedikit sebab pagi tadi kerana seolah-olah penyerahan dokumen-dokumen pribadi itu semacam satu titik akhir atau penutup tirai perjuangan. Tetapi saya beritahu rakan-rakan dalam Facebook, itu bukan penutup tirai perjuangan, hanya sebagai dokumentasi arkib yang meminta saya untuk menyimpan bahan-bahan itu mungkin sebelum lupus oleh faktor aneh-aneh ataupun faktor yang lain-lain. Jadi disimpan untuk barangkali dapat memberikan motivasi dan suntikan semangat pada generasi pelapis, terutama yang muda-muda atau yang sedikit mantan muda di sini. Memang kata Profesor Sufyan ini soal perjuangan bahasa bukan perjuangan yang kecil, walaupun orangnya mungkin pejuangnya kecil, berbadan kecil, kerana perjuangan bahasa Melayu bukan bahasa kecil sebenarnya. Kita akan bercakap banyak itu nanti. Jadi kaitan dengan penyerahan dokumen pribadi sebahagian itu pada arkib pagi tadi lebih merupakan bayangan bagaimana dalam tempoh dari zaman kemerdekaan paling lewat, bahkan dari tahun 20-an, 30-an sudah bermula gerakan mengangkat bahasa Melayu sebagai tunjang tamadun negara ya. Sampai sekarang belum selesai, bahkan pasang surut. Jadi perjuangan itu perlu diteruskan. Saya dalam satu ceramah di College Darul Hikmah, saya menggunakan topik perjuangan bahasa dan dongeng Sisyphus, suatu analogi bahawa perjuangan kita bukan soal bahasa saja, kebudayaan, tamadun, bahkan sejarah pagi tadi. Kita jadi semacam Sisyphus yang dihukum untuk menolak batu ke atas bukit. Kalau selesai batu itu melirik ke lereng satu lagi, selesailah perjuangan kita. Demikianlah kita menolak batu besar ke atas puncak bukit. Begitu batu itu sudah hampir sampai puncak bukit, sang dewa menekan dari atas, turun lagi batu itu, kita tolak terus menerus. Itulah nasib pejuang dalam bidang apapun. Kerana ada dewa-dewa di atas itu memang selalu mengenakan tekanan. Siapa dewa itu? Tidak payah saya uraikan, Anda dapat menafsirkannya. Baik, mungkin ada dua topik yang sedikit berbeda. Pertama saya berikan pada arkib dulu, kembara bahasa, mengangkat bahasa Melayu di negara tercinta dan persatuan antarabangsa. Tetapi entah bagaimana, inilah bukti saya sudah makin dewasa. Lupa tajuk itu saya berikan, berubah menjadi cerita bahasa, tapi kandungan itu kira-kira sama. Jadi tidak ada kerisauan. Tapi saya nak membuat sedikit pembetulan dulu ataupun penangguhan maklumat. Waktu undangan ini sampai,
saya berkira-kira saya sudah berdaftar di UPSI sebagai penyandang kursi Sabah 1 Jun. Tapi kenapa proses atau soal teknikal dari perjawatan, saya mesti menunggu 3 bulan untuk notis. Jadi kalau di media pada hari ini, saya harap jangan disebut dahulu saya sebagai penyandang kursi Sabah UPSI. Kerana itu nanti akan menimbulkan fitnah, ya. Saya belum melaporkan diri, jadi jangan digunakan dulu jawatan itu. Saya masih lagi profesor dan ketua unit Tamadun Melayu Islam di STEK, berjiran dengan Hakim. Saya mohon jasa baik media atau rakan-rakan jangan menyiarkan dahulu maklumat kerjaya itu. Ada beberapa fasa cerita yang ingin saya kemukakan. Pertama, secara ringkas, pasal pertama ini mengambil cara gaya ataupun retorik dalam sastra klasik. Ya, pasal pertama, pasal kedua. Nah, pasal pertama sedikit uraian yang tidak perlu dipanjang lebarkan. Sejarah dan tata bahasa Melayu yang sangat penting juga diketahui. Ada sebagian orang yang beranggapan bahasa Melayu ini bahasa yang baru, maka itu digunakan istilah bahasa Malaysia. Kalau bahasa Malaysia itu artinya hanya bermula pada tahun 1963. Itu sejarah bahasa Malaysia kalau istilah itu digunakan. Sedangkan bahasa Melayu sudah muncul sekian lama. Ada yang mengatakan 2000 tahun, ada yang mengatakan 4000 tahun. Kajian seorang sahabat di Auckland, New Zealand, kata 4000 tahun, hampir menyamai usia tamadun Cina. Bahkan kalaupun Zara Sulaiman mengatakan tamadun Melayu ini lebih tua daripada tamadun Cina atau tamadun lain. Yang ini terbuka pada hipotesis kajian, tetapi pokoknya bangsa dan bahasa Melayu bukan bangsa dan bahasa yang muda. Sebelum Masihi sudah muncul rekod-rekod Maharaja dalam dinasti Cina. Mereka merakamkan, mereka sudah menghantar para diplomat, pedagang ke alam Melayu, termasuk beberapa kawasan di tanah Melayu. Rakaman walaupun namanya bukan Terengganu, tapi dipahami Kelantan Terengganu itu dalam laluan mereka melalui jadi katakan Laut Cina Selatan. Mereka singgah di beberapa tempat di Kelantan, Terengganu, kemudian Melaka, terus sampai ke Kalah, yaitu Kedah, dan seterusnya. Hanya dalam soal periodisasi ataupun apa itu kalau istilahnya periodisasi ataupun perabadan, bukan peradaban itu tamadun, perabadan dari satu abad ke satu abad, sekurang-kurangnya ada yang kan bahasa Melayu purba yang memang tak dapat dikenal pasti kerana belum ada sejarahnya. Tetapi kajian-kajian ahli linguistik, ahli arkeologi, ahli antropologi, dan mungkin juga bidang-bidang lain dapat menelusuri bentuknya dikatakan bahasa Melayu purba daripada kajian-kajian dialek-dialek Melayu yang ada. Sebagai contoh, misalnya mengapa kita mengatakan bunyi ataupun vokal tengah, bunyi schwa dalam bahasa Melayu itu sebenarnya bunyi yang agak baru, yang asal kebaikannya bunyi a. Itu berlangsung juga dalam bahasa Melayu kuno. Ya. Bunyi a lebih banyak pada bunyi schwa ataupun vokal tengah Ya, maka itu dialek yang masih mengekalkan bunyi itu seperti dialek Melayu Brunei, Sabah. Mereka tidak bisa mengatakan besar tapi basar. Adalah masalah juga apabila bunyi itu kalau tak diubah menjadi dalam kes pentadbiran. Pernah terjadi di UPM satu waktu dulu dalam convocation. Pro Chancellor berkenaan menggunakan dialek Sabah, tidak berubah beralih pada dialek baku. Jadi pentadbiran kalau disebut secara dialek Sabah akan berubah menjadi, coba bunyikan sendiri. Ada yang dapat ataupun yang masih ragu-ragu apa kira bunyinya. Disebut A oleh orang Brunei dan orang Sabah. Jadi kalau pentadbiran ubah jadi E, jadi yang susah mau saya sebut. Saya kurang fasih menyebut perkataan itu. Jadi cobalah bayangkan sendiri. Itu
Itu maka pentingnya sebutan baku. Kita mengakui pelbagai dialek, belasan puluhan dialek yang ada di alam Melayu sebenarnya. Bahkan kalau ikut etnik ratusan, sekarang 700 etnik lebih kurang di alam Melayu. Tapi keperluan bahasa yang baku itu untuk tujuan komunikasi yang merentas, yang dikatakan supra, merentas wilayah, merentas etnik, merentas dialek dan sebagainya. Contoh lah, jadi kajian dialek kini dapat menelusuri hipotesis, bukan mesti fakta, hipotesis atau andaian, teori. Inilah kira-kira bunyi bahasa Melayu paling awal dahulu. Banyak. Kalau nanti kita lihat bahasa Melayu kuno ataupun ya akan kita dapati perkataan seperti bunyi beh, bunyi letupan bersuara tak ada pada zaman bahasa Melayu kuno. Beh itu agak baru dalam bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu sudah pengaruh Arab zaman Pustana Melayu. Maka itu dulu tak ada berlepas, tapi marlapas. Ya. Tak ada bulan, tapi ada wulan. Jadi digunakan semi vowel. Wulan bukan bulan. Dulu tak ada beh, tak ada wulan. Banyak lagi kan. Saya rasa mahasiswa yang pernah mengaji di bahasa itu masih ingat lagi contoh-contoh yang saya berikan. Itu evolusi bahasa yang menunjukkan bahwa akhirnya bahasa Melayu menemui satu titik perabadan, bukan peradaban, perabadan, makna periodisasi yang penting, yaitu pada, inilah saya khawatir juga kalau jadi kuliah linguistik akan terjadi keadaan khusyuk, tawaduk dan tertunduk. Jadi maafkan saya harap saya tak akan berpanjang-panjang tentang bukan teori tapi sedikit ini saya mau teruskan pada isu lah. Tapi penting kalau kita tidak menelusuri sejarah tamadun Melayu, bahasa Melayu asal, kita beranggapan bahasa Melayu ini baru. Sebenarnya sudah lama. Baik, dalam bahasa Melayu, mana batuk saya tunjuk ni, bukan situ ya. Di bahasa Melayu kuno, ya ini bahasa yang sudah dapat dikenal pasti kerana tertulis, sekurang-kurangnya terpahat pada batu-batu pesurat. Selalu dikenal abad 7 zaman Sriwijaya. Tapi dalam kunjungan akademik saya ke Kalimantan, di sana kerajaan ada di museum sana itu pada abad keempat sudah ditemukan batu bersurat menggunakan tulisan Pallava, versi yang dibasuh oleh tulisan Sanskrit. Sudah ada paling awal abad keempat, tapi mungkin lebih awal. Mungkin abad sahabat saya Dr. Zain, maka dia dapat membuka juga bukti ini kajian Campa tentu sudah mempunyai batu bersurat. Tapi daripada batu bersurat itu dikaji sistem bahasanya. Ya. Kita cuba melihat contoh-contoh ini lah ya. Saya mengatakan kemudian bahasa Melayu klasik inilah titik tolak atau zaman transisi yang memindahkan bahasa Melayu yang agak kaku kepada satu bahasa Melayu yang sangat dinamis dan progresif. Kerana dalam zaman bahasa klasik ini, dalam zaman Kesultanan Melayu yang dikatakan Tuhan bertepatan dengan zaman pengislaman alam Melayu, maka bahasa Melayu klasik menjadi bahasa yang sangat aktif, prolifik, progresif, dinamis, dan segala macam sifat yang sangat positif. Akan kita uraikan lagi nanti. Itulah titik tolak yang membawa pada zahirnya bahasa Melayu baru yang sekarang kita gunakan. Jadi ada kesinambungan antara bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu baru. Dan ini sudah saya buktikan dalam tesis master saya dulu sarjana. Wujudnya continuity, kesinambungan. Tetapi tak ada kesinambungan antara purba dan kuno dengan bahasa Melayu ini. Tak ada. Kalau ada kesinambungan mungkin dalam konteks-konteks yang sedikit tadi lah, bunyi-bunyi tertentu. Ya. Ini sudah saya sebut tadi, iaitu secara ringkas saja. Maafkan saya, ini peta sengaja saya pilih yang agak klasik ya. Kerana ini zaman yang awal. Jadi kalau diberi peta moden tak kena. Itu tebaran atau sebaran bahasa Melayu yang sangat luas ya, dari Madagaskar demikianlah sampai ke Pulau Easter sebagai contoh,
banyak. Itu semua sahabat dan saudara mara orang lain. Orang di Pulau Solomon, di Samoa, Fiji, Tonga, New Zealand, itu orang Maori, ya. Itu semua ialah sebenarnya saudara akrab orang Melayu. Hanya kemudian terpecah oleh sebab faktor sejarah, faktor geografi dan sebagainya. Bahkan di Taiwan memang sudah dibuktikan ada kelompok yang masih mengekalkan penggunaan bahasa Austronesia. Sudah dikaji yang dari segi dengan kata-kata kognatnya, kata kognat itu banyak persamaan ya dengan bahasa Melayu. Pasal kedua saya khusus kepada bahasa Melayu kuno sedikit pada abad keempat yang disebut tadi hingga abad 13. Banyaknya pengaruh bahasa Sanskrit dalam kosakata dan aksara dan sedikit tata bahasa. Kita langsung sajalah kerana saya hanya nak menunjukkan contoh. Ada satu fakta yang penting yang jangan saya tinggalkan, iaitu pada abad ke-7 itu interaksi yang nyata bermula dengan kerajaan Cina di bawah dinasti Tang pada abad 7 dan kerajaan Sriwijaya mewakili alam Melayu telah berinteraksi melalui laluan tamadun kebudayaan. Bahasa Melayu telah digunakan untuk pengajaran Buddha, iaitu tinggalan saya melawat tapaknya di kota Jambi, biara-biara tempat pengajian Buddha yang menggunakan bahasa Melayu sudah direkonstruksi puluhan hektar luasnya. Sekian peratus, mungkin 60% sudah direkonstruksi, ada berbaki lagi mungkin dalam berapa puluh peratus. Itu sudah dibuktikan permulaan bahasa Melayu menjadi bahasa agama walaupun bukan Islam, dan itu pra-Islam, dan itu tak boleh ditolak kerana sebelum Islam datang memang sudah ada pengaruh Hindu Buddha, soalnya tidak sampai meresap ke Islam berpengaruh kepada orang Melayu. Jadi kalau kita nak tutup pintu mata hati kita, maka soal kita mengatakan tak ada Arab jahiliah, itu juga tidak munasabah. Sebelum Islam datang ada masyarakat jahiliah, itu diakui. Tetapi Islam datang merubah pandang sarwa, worldview, sistem kepercayaan dan pelbagai aspek kehidupan tamadun. Jadi itu diakui sebagai fakta sejarah. Kita nak menunjukkan adanya proses transisi dan transformasi, bukan nak membesarkan soal yang pra-Islam. Jadi dalam kalangan sarjana ada juga yang mungkin agak ta'assub, yang seolah lupakan saja fakta-fakta pra-Islam, sebut saja sudah Islam. Artinya kita tidak jujur kepada dunia ilmiah. Kita mengatakan yang pra-Islam untuk menunjukkan kehebatan Islam. Kalau tak ada perbandingan mana yang tak baik, mana yang baik, ya. Terus datang baik. Ya. Ini logika berfikirlah, ya, yang saya kira harus dibaiki dalam kalangan setengah-setengah sarjana. Kita rasional, tapi tak boleh ta'assub dalam soal ilmiah. Maka teaching yang mungkin petang tak saya tayang, semalam saya tayangkan dalam persembahan di Sheraton, telah melaporkan kebesaran kerajaan Melayu Sriwijaya kepada dinasti Tang tentang bahasa Melayu, tentang pemerintahan yang berdasarkan sistem kedatuan. Jadi sebelum kesultanan ada sistem kedatuan, ada continuity, ada peningkatan. Kalau tiba-tiba kesultanan, kita tak tahu apa sistem sebelum itu. Kedatuan, maka sekarang di Sabah masih ada istilah datu, gelaran semacam gelaran hormat ataupun apa istilahnya, gelaran kalau di sini raja lah, tapi di sana tak ada raja, artinya gelaran orang besar lah, datu. Tapi ada orang yang nakal mengatakan datu itu belum lengkap, kehilangan konsonan K, tak sampai datuk jadi datu, mungkin 3 suku datuk. Nah itu hanya orang-orang yang nakal sajalah. Datu di Sabah tinggi kedudukannya. Almarhum Tun Mustafa sebelum itu dia disangka sebagai datu. Tun itu dikenal yang agung, dan ada datu.
Itu datu daripada sistem kedatuan. Artinya ada sistem pemerintahan yang agak lengkap dilaporkan oleh I Ching kepada pemerintah Cina di Sitang. Dan itulah mula timbulnya istilah yang kita sebut sebagai Melayu, disebut oleh I Ching sebagai Moloyu. Moloyu. Dengan pelaknya itu pelak Cina-nya. Tapi asal-usul Melayu yang macam-macam tafsiran itu biar kita tinggalkan dalam cermah yang lain. Banyak sangat teori tentang bagian simbol Melayu. Yang nak mengejek-ngejek Melayu mengatakan Melayu masa Jawa itu berlari. Melayu itu bukan Melayu, Melayu. Orang yang tak tahu Jawa dia kata Melayu. Bahasa Melayu tak akan bermula dengan itu. Bunyi sengau tak ada. Dia ada konsonan macam kalau Kelantan macam sabdu jugalah ya. Dah mula senyap sunyi ni, jadi saya nak tarik perhatian, nak bagi hadiah. Nak bagi hadiah bagi siapa yang dapat membaca pertama. Tak ada, jadi sebab saya berani bagi hadiah. Kalau tak, apa kenapa saya balik ni? Tak apalah, kita lupakan tulisan cacing kerawit tu. Palawa yang pengaruh daripada Sanskrit. Okey. Agak lambat sikit. Tak apa, sekarang sudah dirumikan, dah Romanized, sudah rumikan. Silakan membaca. Dan kalau ada yang faham seluruh teks itu pun ada hadiah yang sedang menunggu. Ini roda impian. Ya, kalau kita baca sama-sama ya. Swasta Shri Sakawar Satita 605 pun tak tahu apa waktu itu disebut ya. Ekadashi Shukla Paksha Wulan Washaka Dapunta. Siang naik di Sambu Mangalap Sidayatra. Di Saptami Shukla Paksa Wulan. Wulan bukan bulan ya. Jesta Dapunta yang Marlapas. Bukan berlapas, Marlapas. Dari Minanga Tamuan Mawawa bukan membawa Pak. Tak ada lagi. Mawawa itu orang dulu mungkin sengau orang Melayu dulu. Memang sengau semuanya. Lepas tu baru ada bunyi detupan bersuara ya. Dengan 200 tasyara di Sambau dengan jalan 1310. Dua banyaknya datang di Matajab Sukasyar Sita di Panas Syami Supaya Paksha Wulan lagu mulik datang mau buat membuat artinya. Mawa Sriwijaya Jaya Sayatra Subiska silakan 50 sen. Murah sangat ni, RM5 lah, naik RM5 dah. Tak apalah, saya buat kesimpulan tak akan ada yang boleh faham pun. Silakan. Ini bukan pelajar saya tak kecil lah. Maharaja ni ingin belayar membawa bala tenteranya berapa lah? 212 laksa. Tak apa, jadi nanti sila waktu di luar sebelum pulang ambillah hadiahnya. Hadiah itu rahsia. Hadiah ni hadiah yang abadi. Kalau sebagai duit beli cendol habis. Jadi bagi hadiah yang abadi sifatnya. InsyaAllah. Ya, ini kisah pembukaan kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa angka disebut tu. 2 laksa yang membawa yang bala 2 laksa. 2 laksa. Kalau sekarang berapa? Juta. Besar tu angkatan tenteranya. Jadi kisah pembukaan kerajaan Sriwijaya. Tapi secara umumnya sukar masyarakat. Ini yang saya katakan tidak ada bukti kesinambungan sama ada bahasa Melayu purba atau kuno dengan bahasa Melayu kini. Tak ada. Banyak. Kalau ada pun baru perkataan saja. Kenapa? Misalnya naik adalah wulan pun susah nak dikenal kalau orang tak belajar linguistik. Itu bulan. Dari adalah bala 2 laksa dangan. Itu kan bukan dengan. Dangan tu. Berikan buang. Ratus ada 9 perkataan tapi dalam konteks wacana atau diskurs dia tak faham. Maka itu saya kata terputus sejarah bahasa Melayu purba dan kuno dengan bahasa Melayu kini. Yang menyambungnya ialah bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu yang telah diislamkan. Itu fakta. Lambat sikit.
Baik, jadi kita terus pada ini, pada hemat saya lah tempoh atau saat perabadan yang penting, periodisasi yang penting. Kerana ini takdir Allah. Allah mendatangkan Islam ke alam Melayu, mewujudkan sistem kesultanan dengan sistem kepercayaan yang jelas, sistem tauhid, pengesahan Tuhan, dengan sistem kalau kita sebut sistem syumul semuanya, bukan saja soal akidah, soal ibadah, soal tasawuf atau adab, soal muamalah, soal jual beli ekonomi, soal munakahat, soal kekeluargaan, siasah, politik, segala-galanya syumul lengkap. Yang sebelum itu tidak ada. Ada sistem tapi tidak syumul, tidak lengkap. Dan bahasa Melayu menjadi wahana dan wasilah untuk mengembangkan semua ranah ataupun domain itu bagi melengkapkan tamadun Melayu melalui satu proses transformasi, proses peralihan paksi daripada pra-Islam yang serba kurang pada fasa ataupun pada zaman atau era Islam. Ya, bahasa Melayu digunakan di semua pusat tamadun Melayu di Pulau Melayu, merentas, dan itulah mulanya timbul bahasa Melayu baku. Bahasa Melayu baku bukan timbul pada tahun 56 dalam Kongres Bahasa Nusantara Melayu ketiga, bukan timbul pada tahun 88 apabila KBSM dan KBSR dilaksanakan. Sultan baku sudah wujud sekian lama. Kita baca teks Jawi tahun 96 ataupun kitab-kitab lama yang dalam dialek R itu dengan silent di ujung kata, tak berbunyi, tapi dalam tulisan tetap dilambangkan oleh grafik, oleh huruf. Keluar tetap dalam teks mana pun kaf, lam, waw, alif, ra. Tak pernah ada kaf, lam, waw, alif. Walaupun orang Johor tak pernah ada R di ujung kata. Maka itu orang Johor tidak pernah memakai seluar. Yang benar. Orang Johor hanya memakai seluar. Dia tak menyebut R silent ya. Tapi dalam tulisan tak pernah ada orang Johor yang membuang ra ataupun r dalam tulisan. Itulah baku. Ini bukan cerita baru. Baku dah ribuan tahun sebenarnya. Itulah pertama kali bahasa Melayu merentas. Pada zaman kuno tadi, bahasa Melayu hanya terpahat pada batu-batu surat. Tidak ada konsep persuratan, tidak merentas, tidak merebak, tidak menyebar dalam kalangan masyarakat. Tapi sudah Islam, Jawi. Itu saya ada saja khusus tentang Jawi, apresiasi penghargaan berjawi sebagai tulisan yang sangat penting dalam konteks menjadikan bahasa Melayu bahasa yang dinamis, progresif, dan dapat menjadi wasilah pengembangan semua ranah kehidupan, undang-undang, tasawuf, ketatanegaraan, ekonomi, perbuatan, kitab tib sebagai contoh semua. Itu Jawi yang mengendalikan konsep-konsep itu semua. Sebenarnya ini kuliah ringkasan kuliah untuk 1 semester atau 2 semester. Jadi untuk orang bijak pandai kita dalam ceramah 1 jam boleh selesai 1 semester. Tempat lain tak dapat, sini saja dapat. Kehebatan. Itu supaya tidak khusyuk tertunduk dalam banyak. Jadi pengaruh bahasa Arab dalam kosakata, aksara tadi, tulisan Jawi, dan tata bahasa. Walaupun tata bahasa sekarang banyak berubah, tapi yang berubah itu apa? Gayanya. Itu sudah saya buktikan dalam tesis. Kalau ada lagi buku itu di luar, perbandingan sintaksis Melayu klasik dan Melayu moden. Asas grammarnya, grammatical rule sama, tapi style lain sama. Old English takkan sama dengan modern English kan? Tapi basic grammarnya itu sama. Itu yang dikatakan universal grammar, yang mana semua orang tu ada tata bahasa universal, tapi berlainan menurut zaman satu, berlainan menurut bahasa. Kalau tak, orang tak faham. Walaupun ini pen, ini pena, ini apa macam-macam tulisan, apa kalau dalam bahasa Melayu itu menggunakan daun resam sebagai macam-macam nama, tapi merujuk pada makna atau semantik yang sama. Itu dikatakan universal grammar ya. Tak apalah, itu kita ada kuliah lain insya-Allah. Nah, itu yang disebut merentas semua ranah tamadun tadi. Sudah ringkas. Ya, ini contoh batu surat Terengganu yang menunjukkan bahawa undang-undang Islam
batu tu dah samar. Di komputer agak terang, tapi di layar itu kurang terang. Ya, tak nampak pun, tapi pura-pura nampak sajalah. Itu menyatakan bagaimana undang-undang Islam, undang-undang berkaitan dengan hutang piutang, berkaitan dengan hukum hudud. Kalau orang melakukan ya satu yang di luar syariat, wanita dan sebagainya, hukum rejam seperti itu, sudah diungkapkan dalam teks pada batu surat. Hukum kanun Melaka memang boleh dikatakan secara total berdasarkan undang-undang Islam. Inilah transliterasinya. Artinya kalau kita bandingkan dengan yang tadi, yang bahasa Melayu kuno, ya sekurang-kurang ini kita masih faham. Ini yang kita kesinambungan tadi, bahasa klasik dengan bahasa umum. Tapi kalau nak lihat kesinambungan atau continuity dengan bahasa klasik, bahasa kuno, tak mungkin dapat. Kecuali 2-3 unsur. Tapi yang ini secara umum kita tahu wacana ni tentang undang-undang. Itu maksud saya. Walaupun ada orang hanya mengatakan kerana Dewata Mulia Raya itu belum Islamik, kata. Ini kejumudan fikiran setengah sarjana. Hanya kerana ada Dewata Mulia Raya, ada kata tidak Islamik. Dalam zaman peralihan, ini hikmah, kebijaksanaan. Kita tidak boleh merubah segala-galanya. Dan ini hikmah. Mengapa sembahyang dibolehkan? Awal pasal sembahyang berarti menyembah Sang Hyang, dewa yang paling besar, paling agung, paling tinggi. Tapi sembahyang telah mengalami semantic change, perubahan semantik, perubahan makna. Tidak lagi mengubah menyembah dewa yang besar, tapi menyembah Allah. Sudah berlaku peralihan semantik, perubahan makna. Maka orang sembahyang atau solat, orang yang bersembahyang tidak akan kurang pahalanya daripada orang yang bersolat. Itu pendirian saya dari dulu. Arabization, pengaraban bukan berarti tak bersinonim dengan pengislaman. Ada yang memang dirubah. Puasa bahkan sampai sekarang, orang yang memperjuangkan istilah Arab tak akan dapat atau tak akan berupaya menggunakan istilah nak saum ke nak siam, tetap berpuasa. Kan? Jadi jangan kita terlalu taksub. Yang penting akidah itu tidak lari. Ini kebijaksanaan, memilih perkataan yang cocok diterima. Ulama dulu sangat berhikmah, tidak memaksakan Islam. Masuk Islam semua Arab. Tapi dalam zaman moden ini berlaku kebalikannya. Kalau tidak Arab, tidak Islam. Soal itu. Saya faham akan ada orang yang tidak setuju, tapi bukan di sini, di luar. Tapi tak apa-apa, itu biasalah sarjana. Tak apa, jadi saya tak dapat berpanjang-panjang tentang ini. Saya langkau saja. Ya, pada zaman Melayu klasik itu, bukti bahawa bahasa Melayu sudah mendunia, membuana, bahasa antarabangsa, bukan bahasa kecil. Dicatat misalnya oleh Frans Schouten, sarjana Belanda, yang menulis pada abad 16. Ini sudah terjemahkan. Katanya bahasa Melayu pada masa itu bukan sahaja sangat harum namanya, tapi juga dianggap bahasa yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri timur, dan orang yang tidak tahu akan bahasa Melayu di Kepulauan Melayu dapatlah dibandingkan dengan orang yang tidak tahu akan bahasa Perancis dan di negeri Belanda pada zaman itu. Perancis itu bahasa ilmiah, bahasa undang-undang, bahasa sastra. Itu dibandingkan begitu oleh Frans Schouten. Martabat bahasa Melayu pada abad 16. Kita dengar apa kata François Valentin. Di bawah tadi saya nampak ada pameran karya François Valentin. François Valentin. Sebutan mungkin tak tepat kerana saya bukan orang orang Belanda. Ya. Ada yang bertengah Valentine, tapi kalau yang saya belajar Belanda dulu, TJ bunyi A, bunyi Y, ini Valentine. IJ itu mewakili bunyi Y. Itu saya pernah belajar Belanda dulu sikit. Sampai di Leiden cakap Belanda, bila orang balas tanya saya tak boleh jawab. Maaf, belum kita baca ya. Kata Allah. Agak lambat. Schouten. Ya. Bahasa mereka itu bahasa Melayu pada abad 16 bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi juga digunakan di seluruh Kepulauan Melayu
dan di segala negeri timur. Di segala negeri timur. Itu maka semula saya buktikan bahasa Melayu pada abad 15 sudah diangkat menjadi bahasa antarabangsa. Maharaja dalam dinasti Ming menubuhkan Akademi Bahasa, jawatan kuasa penerjemah dan sebagainya. Dan bahasa Melayu itu diangkat, diletakkan di bawah Jabatan Bahasa-Bahasa Islam, Hui Hui Kuan. Kalau betul sebutan saya lah, mungkin dia tua boleh betulkan. Hui Hui Kuan, maknanya di bawah Jabatan Bahasa-Bahasa Islam dengan bahasa Arab, Turki, Parsi dan lain-lain. Abad 15, Cina sudah mengiktiraf bahasa Melayu bahasa Islam. Sebenarnya bahasa saya atas betul merumuskan tahun 60-an menyebut bahasa Islam. Kita rujuk juga bahawa selain kupasan bahasa atas ada sumber lain, sumber Cina juga mengesahkan, bahkan lebih awal mengesahkan bahasa Melayu sudah menjadi bahasa Islam. Maka itu letakkan di bawah Hui Kuan, bahasa orang Hui. Orang Islam di Cina dikenal sebagai orang Hui, walaupun ada 10 kemudian etnik sebenarnya. Dan kita lihat perbandingannya, dikata bahasa Melayu pada abad itu sama martabat dengan bahasa Perancis atau Latin di Eropah. Jadi saya tak nak panjang lebar, ini tulisan Franco Valentin dalam volume kelima, saya 5 jilid tulisan beliau tentang sejarah Asia Tenggara. Cerita pasal keempat, bahasa Melayu baru yang ini pada abad 20 dan sesudahnya itu. Ini saya katakan kesinambungan daripada bahasa Melayu klasik. Kesinambungan. Dan pengaruh bahasa barat, terutama Inggris dan Belanda, dan kosakata, aksara, tata bahasa dan wacana itu berlaku, tapi tidak sampai merubah sifat alami dan jati diri bahasa Melayu. Walaupun perkataan-perkataan baru diterima. Ini juga satu kontroversi yang tak pernah berhujung. Orang mengatakan bahasa Melayu telah diinggriskan. Semua shen jadi si. Nanti nation jadi nasi. Dia pernah seorang pensyarah USM berdebat juga dalam satu seminar USM. Bagaimana ni? Kata awang sarian waktu saya bergaduh bahasa. Shen semua jadi si, nanti nation jadi nasi. Saya kata tidaklah sampai melampau begitu. Kita ada akal fikiran yang rasional. Mana yang boleh jadi si, mana yang tak boleh jadi si. Jadi tidak semua jadi shen jadi si. Perkataan dari bahasa manapun ada sumbangan. Tapi pilihan utama kita perkataan yang sudah sedia dalam bahasa kita. Itu. Tapi kalau kita memang memerlukannya, jangan menolak. Basikal mau diganti dengan apa? Dulu kereta gerek. Siapa boleh menerima di sini? Silakan beli kereta gerek. Tak mau dia membeli, bunyinya apa? Siapa yang mau mendengar tertuang udara? Kena tuang dulu udara baru dapat dengar radio. Tak ada orang menerima. Jadi kita agak praktis dalam konteks itu semua bahasa. Rupanya dalam bahasa Inggris, saya kaji sedikit, 65% sumbangan bahasa asing dalam vocab bahasa Inggris. 65% itu kajian sarjana Inggris sendiri. Bread yang kita makan pagi sebagai makanan untuk sarapan, roti, bukan bahasa Inggris asalnya. Bahasa Jerman, Brot, B-R-O-T, Brot. Tapi bunyi bukan Brot. Ada yang pelajar PhD saya di Stek tu, dia belajar Jerman, dia kata bunyinya lain lah, tapi ejaannya B-R-O-T-T. Jadi maknanya ini bukan fenomena yang asing. Dan bahasa Melayu tidak akan luntur hanya kerana meminjam sejumlah perkataan yang memang diperlukan. Atom, kita kata ubah zarah. Zarah itu bahasa apa? Arab. Jadi kalau nak cari yang asli betul-betul, ini bukan kerja mudah. Jadi ada yang kita pertahankan yang asli, ada yang mau tak mau kita ambil, ubah suai dengan lidah. Maka itu ada prinsip pencipta istilah, ubah suai dengan sesuai lidah kita dan sistem tulisan. Teknologi G kita pertahankan kerana ahli-ahli ilmu mengatakan jiwa itu ada nilai ilmu. Dari segi epistemologi lah, teori ilmunya ada nilai ilmu. Maka GY tak boleh ubah jadi JI. GI okey lagi kata, bunyi GI itu masih ada. Ada nilai ilmu itu dah dibincangkan, didebatkan banyak lebar dalam kalangan ilmuwan, para profesor berbagai bidang. Biologi, ada orang mengatakan biologi ini penyakit biol katanya. Biol, G jadi ilmu tentang penyakit biol. Ada yang suara begitu. Macam-macam orang bermain-main tentang bahasa. Biologi diterima menggantikan kaji hayat kerana menurut pakar-pakar biologi sendiri, kaji hayat tidak mengenai konsep biologi. Itu kata orang ilmu biologi. Siapa kita ahli bahasa yang nak menolak? Mereka penggunanya. Maka diubah jadi biologi. Kimia tidak chemistry, kimia dia datang bahasa Arab asalnya. Kimia.
juga alkohol. Itu sedikit penjelasan. Maknanya jangan taksub menolak segala-galanya daripada yang asing. Yang perlu kita terima. Allah menjadikan pelbagai bangsa, termasuk pelbagai bahasa. Akhirnya untuk apa? Lita'arafu. Lita'arafu bukan sekadar kenal, yang pakai sogok orang Melayu, yang pakai ini orang Minang, yang ini orang Cina. Bukan sekadar itu. Lita'arafu termasuk mengenal pasti kekuatan bangsa lain, termasuk bahasanya, untuk dimanfaatkan. Itu lita'arafu. Bagi pahaman saya lah. Orang seperti lita'arafu, oh kenal ni orang Cina, orang India, orang Melayu, orang Bengali, orang Batanggali dan sebagainya. Baik. Saya masuk pasal kelima, agak laju, bercakap tentang soal perancangan bahasa sebagai satu ikhtiar. Ikhtiar ini pun menurut uraian para ahli falsafah yang mengkaji bahasa Arab. Ada kata khair, kata khair. Ikhtiar makna usaha membawa kebaikan. Jadi ikhtiar, perancangan bahasa, language planning. Jadi dulu orang kena hanya family planning. Tapi sejak tahun 52 di Amerika sudah wujud language planning. Saya membuktikan untuk bahasa Melayu bukan tahun 50-an. Abad 19, 18 berapa tu? Pakatan Belajar Bahasa Diraja Johor telah menjadi language planning agency yang berkesan. Dah mula mencipta istilah, dah mula menyusun kamus, sudah mula menyusun buku tata bahasa. Ya, itu seperti Munshi Sulaiman, kemudian tu Kapten Rahman Anda menjadi pengurusi pada Pakatan Belajar. Artinya language planning bukan fenomena baru dalam bahasa Melayu. Abad 19 kita dah mulakan. Disambung sekarang kemudian dengan Dewan Bahasa Pustaka. Jadi jangan bercakap tentang family planning, cakap juga tentang language planning. Status planning ataupun perancangan taraf itu berarti perancangan menjadikan suatu bahasa tertentu itu dengan taraf yang ini saya nak menunjukkan dalam yang dikatakan proses nation building atau pembinaan bangsa, pembinaan negara. Proses itu mesti berlaku secara holistik. Tidak boleh berpetak-petak mengambil ekonomi saja, politik saja, mesti keseluruhannya. Dan ini falsafah perancangan pembinaan negara yang sangat bijaksana oleh pemimpin kita pada zaman sebelum kemerdekaan dan pada tempoh tentu zaman kemerdekaan. Semua dirancang, politik, perkongsian kuasa bersama warga negara yang berlainan bangsa, kebudayaan, berteraskan kepada daerah rantau ini, iaitu kebudayaan Melayu, dan yang lain diterima, diubah sesuai mana-mana yang wajar, dan Islam sebagai tonggak penting. Itu ialah asas kebudayaan kebangsaan. DKK itu kena sebut betul-betul dasar kebudayaan kebangsaan, bukan darah keturunan ... Kalau DKK orang sebut dia tu DKK, itu lain mana lah. Ekonomi, kita ada macam-macam merancang ekonomi. Dasar luar, dasar aman, bebas, berkecuali. Maka dalam soal pendidikan ada dasar kebangsaan. Bahasa ada dasar bahasa kebangsaan, tak muncul warna itu. Baik. Ya, ini perancangan taraf bahasa yang saya nak menekankan ini kerana ini tanggungjawab kita bersama. Kalau kita tidak meneliti dan memahami kedudukan perancangan bahasa ini, mungkin kita tidak ada komitmen, ataupun kurang iltizam kita dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Ini sudah diperundang-undangkan dalam perlembagaan. Inilah nama taraf bahasa Melayu, meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Indonesia bahasa nasional itu taraf paling penting tentang bahasa Melayu dalam Perkara 152. Disebut situ. Jangan, tak perlu saya baca lah, itu kalau saya baca itu menghina kemahiran membaca tuan dan puan. Saya baca sendirilah. Tapi saya nak menyebut pecahan A itu, tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa. Sangat liberal, sangat terbuka. Tak ada larangan, nak belajar, nak mengajar, nak menggunakan bahasa apa pun boleh. Tetapi jangan lupa yang tebal, bold, selain bagi masyarakat asli. Itu dasar negara. Maka hari ini saya dihubungi oleh
seorang wartawan utusan, apa komen Prof? Masih lagi, Sultan Selangor pun sudah melarang penggunaan bahasa lain pada nama jalan, masih ada lagi. Saya kata itu kerana tidak sama tak paham ataupun bapak tak paham tentang adanya undang-undang perlembagaan. Dalam hukum negara kata keluaran perlembagaan. Di mana luhur perlembagaan kalau kita langgar segala undang-undang? Ya, termasuk soal bahasa. Jadi PBT, pihak pusat tempatan, Dewan Majlis Bandaraya, Perbandaran dan di tempatan yang lain mesti menguatkuasakan sudah ada undang-undang pengilangan. Itu sudah ada. Tak dilaksanakan berarti sama ada dayus ataupun memang menjadi pengkhianat pada dasar negara. Bagi saya pengkhianat. Siapa yang tak patuh pada perlembagaan itu pengkhianat, itu saja. Bunyinya macam keras, tapi itu realitinya. Sama juga orang mengatakan, okeylah tak sembahyang itu belum tentu kafir selagi dia mengaku hukum sembahyang itu wajib. Cuma dia kata nantilah tua sikit, supaya tak sempat tua dah mati. Tapi sekurang-kurangnya dia belum kafir lah kalau kata kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau mengatakan sembahyang tak wajib, apa saya sembahyang? Itu jatuh kafir kan? Hukum macam keras, tapi itulah realitinya. Baik, perlembagaan itu juga. Kita mengaku perlembagaan okeylah masih warga negara Malaysia. Tapi kalau sampai mengatakan tak betul perlembagaan itu, tak boleh bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, taklah jatuh kafir, tapi kafir dari segi warga negara lah. Tak berhak jadi warga negara. Tak kira lah Melayu atau bukan Melayu. Ada juga Melayu yang tidak mementingkan bahasa Melayu. Ada yang mengejek-ngejek bahasa Melayu. I don't feel at home bila saya bercakap bahasa Melayu dia kata. Ya. Saya kata pora, saya nak cakap pora ya. Kalau tak nak mengaku bahasa Melayu sebagai bahasa kamu, tinggalkan negara ini walaupun kamu orang Melayu. Tak kira yang bukan Melayu saja kan? Jadi jelas, selain bagaimana untuk masuk rasmi keutamaan bahasa, saya cakap saya 5-6 tahun di negara China, kekuatan dasar bahasa bangsa negara China, dasar negara China mewajibkan Mandarin bagi setiap urusan rasmi. Jadi kalau ke negara China nak carilah papan tanda yang dalam bahasa asing sangat sukar. Bukan kata orang Cina tak mementingkan bahasa asing. Di BFSU, tempat saya dihantar oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai penyandang kursi pekerja Melayu Kerajaan Malaysia, sekarang sudah lebih kurang 100 bahasa asing diajarkan. Unjuran 2020 120 bahasa asing diajarkan, tapi Mandarin tetap bahasa utama. Mesyuarat, taklimat, perjanjian tetap dalam bahasa Mandarin. Diterjemahkan ke dalam bahasa tamu, bahasa Indonesia ke bahasa Melayu, bahasa Hausa ke bahasa Inggeris, Sepanyol. Itu sikap dan ketegasan mereka berhasil. 56 etnik disatukan melalui bahasa Mandarin, melalui pendidikan berbahasa pengantar utama bahasa Mandarin bagi 34 provinsi negara China. Itu berkesan. Saya ke Xinjiang, Xinjiang orang Uyghur menentang. Mungkin betul mereka menentang secara politik, tapi tak, mereka tidak boleh menolak bahasa Mandarin sebagai bahasa utama. Itu orang Uyghur bukan orang Cina, orang Turki. Tapi kerana dasar negara tegas, jadi semua patuh. Dan percaya atau tidak, keharmonian antara Muslim dan non-Muslim di China jauh lebih tinggi daripada Muslim dan bukan Muslim di Malaysia. Di Lanchong, saya membuat, ini juga promosi Dewan Masa Pusaka. Sejak Julai 2017 hingga sekarang, saya masih meneruskan siri Kembara Sunnah menjelajaki warisan Islam di negara China. Saya pergi untuk mendapat sumber pertama, primary source. Saya tak nak membaca-baca atau mendengar. Saya pergi sendiri, jumpa para murabi, para mudaris, para imam atau ahong sana. Kita ahong di Malaysia kita jumpa di bengkel kereta ya. Di China ahong kita jumpa di masjid atau membar ahong. Tapi bukan ahong kita fahami nama Cina. Ahun dibuat bahasa Parsi. Ahun jadi ahong. Saya waktu sampai rasa pelik nak manggil dia ahong. Terbayang pula nak suruh dia baiki kereta saya. Ahun. Jadi di Lanchong, di Yunan, tadika dikendalikan oleh masjid. Ratusan yang datang menghantar anak itu non-Muslim. Betul, waktu ustazah tu baca doa makan, mereka tak datangkan juga. Tapi tak ada paksaan bukan Islam atau tidak. Maknanya jauh lebih terbuka walaupun negara komunis. Semalam saya sebut walaupun negara komunis, tapi Islam, Xinjiang tu kes lain. Xinjiang is political, isu politik. Tak usah kan pergi ke negara China. Ini melincung sedikit ya, nak beri pahaman.
Indonesia, apabila Aceh, ada gerakan Aceh Merdeka, GAM, apa yang terjadi? Jakarta mengenakan tindakan. Ini bukan soal komunisme, bukan soal agama, ini soal politik. Saya beritahu rekan-rekan saya di negara China, kalau kamu ada kekuatan merdeka, silakan. Ada kekuatan, tak ada kekuatan. Kalau tak ada, berdamai dalam keadaan darurat. Orang Hui, orang Kazak, orang Tartar, orang Tongsian, orang Salar, 10 etnik menerima pemerintah yang ada kerana mereka tahu mereka tak ada kekuatan untuk memerintah wilayah sendiri. Nah, itu saya tidaklah menyokong mana-mana gerakan di sana, tapi itu realiti. Nasihat saya pada sahabat saya di negara China, kalau nak mereka, betul-betul anda ada kekuatan. Kalau tidak, lebih baik berdamai dahulu. Sampai saatnya ada takdir yang memungkinkan kamu pulih diri sendiri. Itu masuk politik sikit pula ni. Kemudian taraf sebagai bahasa rasmi, itu juga jelas. Apa maksud bahasa rasmi? Oleh sebab tu, bagi saya perlembagaan ni patut jadi teks wajib. Sekurang-kurang pada tahun pertama universiti. Mesti, kalau tak orang tak faham. Disebut bahasa rasmi ialah apa-apa yang digunakan untuk apa-apa masuk kerajaan. Semua kaitan dengan kerajaan. Jadi kalau berkaitan kerajaan termasuk JLC, kan? Syarikat berkaitan kerajaan, government link apa? Company, itu kerajaan. Jangan dikau kami syarikat, tapi kamu bukan syarikat private, kamu syarikat kerajaan. Maka saya berdakwah, jumpa Tarsi Abbas Mahmuta dulu yang khazanah. Akhirnya beliau menerima, sudah faham ini. Dakwah dan juga soal bahasa. Termasuk kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan apa-apa suatu pihak berkuasa awam, UDA dan DARA, semua agensi kerajaan yang saya bagi government dan sebagainya, itu wajib. Swasta itu ada peruntukan lain lah. Ini perjuangan yang sampai sekarang memang belum selesai. Tuan Mahathir kata belum selesai, betul. Saya pun mengatakan perjuangan kami pun belum selesai. Perjuangan Tun belum selesai, perjuangan kami pun belum selesai lagi. Termasuk perjuangan melawan Tun dalam kes BPSMI pun belum selesai lagi. Ya, kita akui Tun, PM kita dalam beberapa hal kita sokong, tapi ada beberapa hal yang kita terpaksa bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan kita tidak mengumpat. Saya membawa rombongan lembaga pengelola, pakar-pakar sains jumpa Tun pada 22 September tahun 2002 sebelum pelaksanaan BPSMI. Tapi Tun tidak beranjak. Itu tak apalah, hak beliau untuk tidak beranjak. Jadi kami sudah menyampaikan rasional. Dan ini ada cerita lain, tapi saya dahulukan, tak apalah, memakai waktu. Kajian-kajian empiris, empirical studies menunjukkan gagal. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, TPM waktu itu, membuat kenyataan media di Melbourne ataupun di Sydney, hanya 4% kejayaan PPSMI, belanjanya 5.2 bilion. Mana masuk ke dalam tong sampah saja. 5.2 bilion, hasilnya 4% peningkatan. Gagalnya lebih. Sains, matematik gagal, Inggeris yang konon akan gagal, bahasa Melayu yang tak ada hal pun ikut gagal kerana murid jadi confused sebab tak masuk dalam Institut Confucius. Jadi keliru, guru pun jadi keliru, kalang kabut semua keadaan, huru hara, haru biru. Itu kajian empiris. 8 profesor di 8 buah universiti awam, saya menyimpan sampai sekarang kajian itu. Kajian Dewan Bahasa waktu saya ketua dengan UKM, Profesor Johor Rahdion pun juga kan dapatannya sama. 70% lebih. Guru tak bersedia, murid tak bersedia, psikologi, ibu bapa pun tak bersedia. Jadi, tapi sekarang dimulakan pula dengan Sarawak, Malang. Sarawak, how strong is their English sebenarnya. Sarawak, dengan kemudahan peralatan. Jadi 52 bilion beli peralatan yang tak boleh digunakan. Elektrik tak ada, tapi dibekalkan projektor, bekalkan komputer, macam-macam. Elektrik tak ada. Ya. Ini saya bukan nak menentang kerajaan, tapi menceritakan inilah nasihat yang boleh diberikan oleh cendekiawan ilmuwan kerajaan. Nak dengar, alhamdulillah. Tak dengar, kata orang kita sudah lepas taksir. Di akhirat besok Allah mudah-mudahan tak mendakwa kamu, tak beritahu, tak nasihati pemimpin kamu masuk neraka. Ya. Mudah-mudahan lah. Itu kita dah bagi nasihat. Dan saya terbuka begini pun, kalau media nak kokot lah, saya tak ada masalah. Bukan kerana saya sudah pension, tapi dari dulu nada saya begitu saja, terus terang. Dan dia kata itu buah kecil, tapi insyaAllah semangatnya boleh tahan besarnya, insyaAllah.
Dari segi perancangan korpus atau corpus planning, yaitu berkaitan dengan sistem bahasa, sebutan, ejaan, peristilahan, perkataan umum ataupun kosakata umum, tata bahasa, laras bahasa, itu berlaku juga gerhana bagi bahasa Melayu, sama seperti berlaku dalam aspek parabahasa. Itu panjanglah kalau nak ceritakan. Jadi itu contoh-contoh mengapa saya katakan dalam parabahasa Melayu sekarang berlaku keadaan dikatakan gerhana bulan atau gerhana matahari, saya tak tahu, tapi gerhana. Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu belum digunakan dengan sewajarnya untuk memakna lambang kedaulatan negara, jati diri, dan perpaduan. Sebagai bahasa rasmi, bahasa Melayu masih belum digunakan sewajarnya dalam ranah pentadbiran negara, undang-undang, pendidikan, ekonomi, media am, tempat awam. Buktinya, saya dengan berani, dengan yakin boleh menunjukkan bukti kalau saya diberi izin membuka file Dewan Bahasa Pustaka. Suatu saya ketua pengarah Dewan Bahasa Pustaka, saya minta izin Tasmiuddin sebagai TPM, izinkan saya masuk ke setiap jabatan kerajaan, persatuan, negeri, badan kanun dan sebagainya. Dan audit bahasa itu yang kami lakukan. Kita tahu ada audit kewangan, audit staf, audit bahasa. Dengan buat audit bahasa, kita menilai berapa peratus bahasa Melayu digunakan dalam dokumen itu. Pada dokumen, kalau masuk mesyuarat, Ustaz Sofian ke saya, siapa jadi pengarah jabatan, tahulah mesyuarat dalam bahasa yang bukan bahasa Melayu, minit dalam bahasa Melayu. Nah itu penipuan saja kan. Nah, itu tak apa, kita tak boleh masuk mesyuarat sebab ada rahsia-rahsia yang tak boleh kita, tapi tak apa. Itu kaji dokumen pun tak sampai ada yang 60%, 50%, itu dokumen tertulis, belum lagi yang lisan. Kemudian dari segi mutu pula, dari segi mutu saminya, kesalahan ejaan, kesalahan penggunaan perkataan. Contoh kalau saya sebut, ada satu pertanyaan dalam borang kesehatan ke borang apa lah. Pernahkah anda gugur? Katanya. Saya kata kalau orang ada gugur tak boleh ditanya lagi. Digugur sudah mati kan, di medan perjuangan. Macam mana dia nak mengisi borang? Pernahkah anda gugur? Sebenarnya soalan itu ditujukan pada responden wanita. Pernahkah anda keguguran? Nah, itu keguguran lain maknanya. Gugur di medan perjuangan mungkin, tapi kalau keguguran itu hanya saudara Merah Silu tak boleh jawab sebab dia pakai tanya. Kalau dia pakai sanggul dia boleh jawab. Kan? Jadi dah guguran pun orang tak faham. Dan bukan dalam bahasa biasa pun, setiap bulan saya mengirimkan ayah saya. Sungguh derhaka anak itu. Tiap-tiap bulan dia mengirim ayah dia. Macam mana nak ayah tu? Nak balut, nak ikat, timbang sampai patah dan alat timbang ni sebab berat kan. Nak mengirimkan ke mengirimi. Kalau dikirimkan, apa dikirimkan? Surat. Bukan ayah yang dikirimkan. Jadi itu saya letak juga tanda koma supaya dipikirkan sendiri. Kita tak sempat bertutorial tentang aspek itu. Tapi itulah contoh. Kalau dalam bahasa Inggeris, cepat kita dapat mengesan. Saya ingat teman sekelas saya tingkatan 2, tingkatan 3 dijemur di Sekah Padang 10 minit. Hanya tak gunakan copula, verb to be. Kan dulu salah satu cara belajar bahasa mengenal anatomi badan ya. Jadi bahasa Inggeris pun this is my nose, this is my head, my chin dan sebagainya. Dia sebut this my nose. Where is your ears? Wow, close 10 minit. Kalau kes bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak apalah, cincai-cincai boleh lah. Sikap mentaliti kita. Belajar bahasa Arab boleh tak kita cincai? Tak boleh. Orang Arab pun gelak. Bahasa Inggeris tak mungkin boleh cincai-cincai. Bahasa Melayu banyak cincai-cincai dan cencang-cencang. Ini mentaliti dan sikap kita. Dan perjuangan ini mengambil waktu yang panjang lah untuk membaiki. Itu contoh-contoh aspek yang di segi mutu bahasa. Saya pergi ke pasal akhir sekira, pasal ke-7 ni, kerana ini perkara yang penting. Ada orang yang berfikir selagi masalah bahasa dalam negara tak selesai, jangan fikir masalah bahasa di luar negara. Dan saya kata mesti berjalan serentak. Nak tunggu selesai masalah dalam negara sampai kiamat tak akan selesai. Jadi mesti serampang dua mata. Yang dari luar negara perlu dibuat juga kerana ada sokongan moral, sokongan psikologi apabila orang asing bercakap dan menggunakan bahasa Melayu. Saya ingat waktu saya mendirikan MABAM, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, International Multilingual Council dulu. Saya jadi Setiausaha Agung ni. Jadi saya datangkan Profesor Notopper dari Frankfurt University, Profesor Adler dari Leiden, Profesor Chung dari Korea, Profesor Wu Chonglu dari China, Profesor Samurai dari Jepun. Saya tak ingat sebut Profesor Samurai lah. Kita masukkan
di pentas TV. Besoknya bertalu-talu orang telefon, orang email, orang SMS. Waktu itu WhatsApp belum lagi, SMS. Kami tak menyangka hebatnya bahasa Melayu di mata dunia. Nah, itu kesan psikologi. Orang pun diadakanlah pertandingan tahunan, pertandingan antara bangsa, pidato bahasa Melayu, Piala Perdana Menteri. Kelibatan 60, 70, mungkin hampir 180 buah negara asing. Ya, tapi bagaimana susulan follow up, susulan pada itu. Jadi saya melihat bahwa perancangan bahasa di luar negara pun penting digerakkan kerana itu ada impak, ada dampak, kesan positif pada perkembangan dalam negara, membina balik keyakinan warga negara yang tak yakin ataupun kurang yakin ataupun kurang sedar akan kehebatan bahasa Melayu. Melayu ini hebat sebenarnya. Kita bicara tentang Columbus, betul, Magellan. Sebenarnya bukan Magellan yang mengelilingi dunia, tapi Henry the Black, yang dinobelkan oleh Harun Aminur Rashid sebagai Panglima Awam. Sekarang baru saya mendapat jawaban, mengapa saya sebagai orang Jawa diberi nama Awam? Awam bukan nama Jawa. Barangkali lah ini cerita untuk menghilangkan mantuk saja lah. Ayah saya membayangkan kalau aku bagi nama Jawa dia tak maju anaknya. Aku bagi nama Melayu Awam. Ada kaitan dengan Panglima Awam. Agaknya lah itu. Sebab lift tak bergerak hari ini, saya terpaksa masuk lift sendiri lah. Cerita-cerita menjelang petang ya. Ya. Di Eropah, bahkan di seluruh dunia telah dihitung waktu itu lebih kurang 120 institusi pengajian tinggi pendidikan yang mendapat perhatian, sama ada khusus postgraduate atau pasca siswaza, bahkan ada undergraduate. Waktu di Lahore Shire University saya membuka program itu dengan siapa tu yang dari Perancis, dulu lama juga yang mengajar UM. Ya, itu peringkat undergraduate, PhD, dan pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia kerana Melayu, Malaysia, Indonesia itu tidak berpisah. Itu dalam alam Melayu atau dunia Melayu. Di Amerika Utara, di California, di Wisconsin, seorang PhD student saya dari BFC sudah dapat PhD baru ini di universiti yang terkenal, tempat Persamaan Sweeney dulu. Saya lupa apa, universiti apa itu. Pokoknya di seluruh dunia. Di negara China, saya boleh cerita panjang kerana sekarang daripada 3 buah universiti yang menawarkan ijazah bahasa Melayu, sekarang sudah 10 buah universiti. Berkat promosi, berkat alhamdulillah, ini calon PhD kita, Dr. Tuah. Tuah ni nama yang saya berikan. Memang bertuah semua dia ni. Umur baru 30 tapi sudah hampir dapat PhD. Akan menjadi salah seorang bakal profesor bahasa Melayu di negara China. 10 buah universiti. Bukan kursus bahasa Melayu, ijazah bahasa Melayu 4 tahun. Dan yang menarik dan membanggakan, kebanyakan tenaga pengajar daripada kalangan mereka sendiri yang kami latih di UM, UKM, USM dan MM yang lain. Ya. Buka saja, misalnya di Xi'an, buka tahun lepas, yang mengajar bekas pelajar kami di Beijing Foreign Studies University. Kebanyakannya adalah kita datangkan juga seorang dua dari Malaysia untuk membantu di sana. Itu satu perkembangan. Di Jepun, walaupun ijazah bahasa Melayu itu mungkin di Tokyo Foreign Studies University, yang lain itu mungkin hanya kursus, tapi belasan universiti. Di Korea, data saya tapi sekarang mungkin dah kurang, dulu ada 4 buah universiti. Sekarang tinggal Hankook Foreign Studies University yang masih kuat dalam ijazah bahasa Melayu. Jadi itu cerita secara umum bagaimana perkembangan atau harumnya bahasa Melayu dalam kalangan warga asing. Orang bertanya kepada saya, apa yang mendorong mereka berminat belajar bahasa Melayu? Tentu ada soal minat pada budaya satu. Juga peluang pekerjaan. Betul, walaupun mereka itu pengajar Melayu, tapi bukan semua ada peluang jadi pensyarah. Seperti Dr. Tuah ni. Ada yang kerja di Bank of China, dia bertambah sudah 3-4 orang. Di Kongsi Institute di UM, bekas pelajar kami. Di projek RCL, apa itu? RCL ke apa ke? Sebab saya tak pernah menyebut sangat dengan betul kerana ada kontroversi itu. Pun banyak anak murid kami jadi penterjemah, ya.
di radio Cina Antarabangsa, semua bukan anak murid kami, baik dari Tianjin, baik dari Communication University, BFSU dan sebagainya. Jadi mereka bertebaran ke dalam pelbagai bidang, walaupun ijazah dasarnya bahasa Melayu. Mereka tak risau tentang itu. Ini nanti suruh isyarat dah berhenti lah. Ini hanya beberapa hiburan. Ini waktu-waktu saya dilantik sebagai peserta tamu di Frankfurt University. Sebenarnya Frankfurt disebut itu Frankfurt, orang sana Frankfurt. Kita ni takut salah sebut Frankfurt English. Orang Jerman seperti juga orang Belanda bunyinya itu fonemik. Ejaan hampir sama dengan bunyi. Frankfurt bukan Frankfurt. Frankfurt. Saya mengajar pelajar magister. Magister mana peringkat masters. Disebut magister lah. Kita dulu pernah bahasa Belanda magister. 25 orang lebih kurang untuk mereka mengambil ijazah MA pengajian Asia Tenggara. Tapi bahasa Melayu diwajibkan sebagai satu daripada kursus. Jadi kursus 1 semester saya padatkan dalam tempoh hampir sebulan, selesai 1 semester. 1 hari 6 jam, macam buruh kontrak lah saya bekerja. Inilah. Ini antara apa ni KL Tower dengan Baron Rotoper, sarjana besar dalam linguistik Melayu. Ini ya di Beijing, suatu sambutan hubungan diplomatik ke ini di Institut Komunikasi. Berapa gambar untuk hiburan sajalah yang membuktikan bahawa perlu kita merancang bahasa di luar negara. Ini di Hankook Foreign Studies University, Korea, Presiden Antarabangsa. Siapa yang tahu sarjana yang terkenal dari London University soal Ulrich lupa namanya, Ulrich apa ya? Ya. Jadi saya nak menutup ini di samping pantun Gangsa bukan sebarang gangsa, gangsa Asarul Emas Tempawan, bahasa seni tamadun bangsa, dihina jangan, dileburkan jangan. Sriwijaya Samudra, Aceh dan Melaka, pusat gemilang tamadun kita, menunjukkan bahasa, menunjukkan bangsa, baru negara terhormat di dunia. Jangan tepuk tangan dulu, saya nak baca sebahasa saja. Ada banyak saja tentang bahasa dalam 2 buku puisi saya. Saya ternampak yang satu lah. Ini taklif bahasa. Dia kata taklif, biasa tentang agama saja. Taklif, tanggung jawab dalam semua bidang. Islam tu syuur kan. Bukan hanya soal fiqh saja nak ada taklif, mukallaf. Soal bahasa pun ada juga. Jadi dah mukallaf bahasa atau belum mukallaf bahasa, dah mumayyiz bahasa atau belum mumayyiz lagi. Ini pun masalah juga. Jadi tajuknya taklif bahasa. Ketika sedekat lalu disediakan makam untuk mengistirahatkan bahasa jiwa bangsa, bahasa tonggak tamadun kita, bahasa wahana perpaduan negara. Sekalian kita yang faham akan makna diri dan asas pribadi tidak mungkin memaafkan sang algojo pemancung yang memisahkan jiwa daripada raga bangsa. Konon atas nama kemajuan bangsa, konon atas cita bangsa ternama. Biarkanlah sejarah hitam itu terpadam oleh azam dan tekad baharu. Biarkanlah parut luka di hati itu terhapus oleh cita dan rencana padu. Asalkan tidak leka kita oleh gembira sementara, tidak alpa kita oleh bicara enak pelipur lara. Di tangan kita terletak amanah, di pundak kita terpikul nasib sejarah. Jangan ada yang berpaling tadah, jangan ada yang ragu tidak sudah-sudah. Kerana bahasa kita berabad-abad telah menyerlah, menjadi wahana dalam segala ranah. Tertaklif kepada kita kini, mengangkatnya menjadi teras bangsa madani, pengungkap dan pengembang ilmu yang kuli, wasilah penjana kreativiti dan inovasi. Tinggalkanlah mereka yang masih bermimpi untuk menjadi agung tanpa acuan sendiri. Bukankah dalam kalamullah telah terperi, setiap bangsa dikunai bahasanya sendiri. Rasul dituliskan dalam bahasa yang dipahami. Lupakanlah mimpi sedih yang lalu, rawatlah luka lama itu. Kita ke garis hadapan, mengibarkan panji-panji harapan, memastikan bahasa roh bangsa
tidak dikorbankan, sebaliknya dinobatkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.